Hai, saya Rizwan. Nak tahu rahsia dan kelebihan Datuk Fela Kamsah yang saya akan bongkarkan? Zas. Syukur pada Allah, saya duduk sebelah saya ni. Inilah orang yang mula-mula ajar saya dunia training, motivasi, ilmu, kehidupan. 4 tahun saya, 5 tahun, 6 tahun dulu, senang kata setiap hari belajar dengan Datuk Fadilah ni. Mungkin tuan-puan tak kenal kan, memang tuan-puan dah tahu lah, orang paling tak ada orang tak kenal lah. Semua Melayu, Cina, India, Islam, bukan Islam, banyak setiap hari ambil manfaat daripada Datuk Fadilah Kamsah. Saya sangat sayang Datuk Fadilah Kamsah. Berkat doa beliau, kalau tuan-puan nampak saya hari ni, doa Datuk Dr. Haji Fadilah Kamsah, dulu guru saya, bos-bos saya Datuk Fadilah Kamsah, arwah Prof. Hani Muhammad Tahir, Profesor Yusof. Jadi tuan-tuan dan puan-puan sekalian, sebab tu ni nikmat Allah yang sangat besar bagi saya. Saya rasa sangat gembira, bahagia saya dapat duduk sebelah. Sebenarnya saya biasa tak gugup, memang ceramah, tapi hari ni paling takut sikit lah, menggeletar datang tadi zikir macam-macam. Datuk Dr. Haji Muhammad Failah Kamsah. So, lebih dikenali dengan Datuk Failah Kamsah atau DMFK. So, Datuk dilahirkan pada 16 Julai 1951. Orang yang sangat hebat. So, semua orang tahu bahawa Datuk memang pakar dalam tarikh lahir dan juga bulan kelahiran. So, jadi saya juga mempelajari ilmu numerologi atau psikonumerologi juga. Saya melihat Datuk orang yang sangat hebat. So memang tak mustahil. Semua orang suka Datuk, semua orang kenal. Jadi rakyat Malaysia mana yang tak kenal DMFK kan? So pada tarikh lahir Datuk ada banyak angka 573, iaitu pengaruh VIP, orang kenamaan. Jadi memang angka 7 tu banyak pada Datuk sebab pengaruh, orang suka, orang tertarik dengan Datuk, termasuk juga saya. Okey, apa yang saya berminat, saya nak kupas hari ni tentang Datuk. Saya minta maaf Datuk kerana saya sangat meminati Datuk. Datuk adalah idola saya. Saya Rizwan, kita ada banyak persamaan, iaitu saya belajar di sebuah universiti tertua, ternama di Malaysia, itu Universiti Melaya. Jadi Datuk pernah belajar di Universiti Melaya, ijazah Sains Pertanian, ijazah Sarjana Muda Sains dan Sains Pertanian di Universiti Melaya. So kata apa, memegang kebujian kelas pertama. Jadi saya juga belajar di Sarjana Muda Counselling di Universiti Melaya. Cuma bezanya sangat beza lah. So Datuk masih ganteng, saya masih muda. Jadi jarak umur tidak membezakan kita. Yang penting Datuk berasal belajar dari UM, saya juga sama. Dan saya, Datuk pada 1977 Datuk jadi pensyarah UPM, saya masih berkhidmat di UPM. Jadi kita banyak persamaan. Jadi izinkan saya untuk berkongsi kepada umum, kepada rakyat Malaysia tentang apa kelebihan yang saya lihat daripada Datuk dari kacamata kaunselor UPM. SAS. Datuk dilahirkan di kampung Sungai Pinang, Kelang. Itu berbeza Datuk dengan saya. Saya berasal dari Taiping, Perak. Okey, saya nak cerita tentang 6 kelebihan Datuk dari kacamata saya dan juga dari pandangan-pandangan orang-orang yang mengenali Datuk di UPM. So ini survey daripada saya. Datuk suka buat kajian, saya juga buat kajian. Tapi kajian dikenakan kawan dan juga klien-klien saya. Okey, baik. So pertama sekali, Datuk dikenali sebagai orang yang sangat meraihkan tetamu. Okey, pengalaman saya ketika tahun 2015-2016, ketika Datuk masih ingat, di Bangi kami sekumpulan dalam 5-6 orang datang ke pejabat Datuk di MFK di Seksyen 7 di Bangi. So tujuan kami buat appointment untuk kata apa, mendapatkan restu Datuk untuk memberi ceramah di UPM. Jadi tak lama temujanji itu dengan bantuan kaunselor kami, Cheryl. Terima kasih Cheryl, mendapatkan appointment yang sangat berharga hingga kini saya ingat. Okay, Datuk
Poin yang saya cakap ni, meraih katamu, bila kami sampai saja berdebar sebab nak jumpa orang yang sangat glamour di Malaysia ni, kan, DMFK. Jadi bila kami sampai saja, kan, ada bersusun kasut tu. Jadi bila kita nak buka tu, Datuk lah orang yang pertama sekali buka pintu dengan senyuman, dan Datuk mengucapkan salam. Jadi kalau kita lihat tahun lepas, orang kata apa, satu video Ustaz Abid Liu bersama Datuk Dr. Haji Mallah Kamsah. So Ustaz Abid Liu membongkarkan bahawa Datuk memang selalu memberi salam kepada staf. Ingat Datuk Fadilah bila datang, saya ingat kali pertama saya kerja dengan Datuk Fadilah dulu, kat saya training sampai-sampai Datuk beri salam. Saya rasa sedih masa tu, rasa berdosa. Biasa kita dengar je kan Nabi SAW selalu beri salam dulu. Datuk Fadilah mula beri salam. Malu tak kita budak-budak pakai tie pun tak pandai kan. Masa tu nampak memang teruk sungguh lah. Tapi tiba-tiba Datuk Fadilah jumpa mana-mana kaki tangan, Datuk Fadilah beri salam. Kita sebab rasa malu, rasa berdosa. Orang yang cikgu kita, guru kita, dia beri salam pada kita. Saya ingat Datuk Fadilah masa tu susun selipar. Saya pergi mana Datuk selalu cerita. Mudah-mudahan jadi contoh ikutan untuk sampai mana-mana orang. Datuk susun selipar dekat office kan. Ada kotoran, kalau kita yang staff-staff tengok-tengok je, mana tukang cuci, masing-masing jeling. Saya tengok Datuk Fadilah angkat, tolong bersihkan. Sebab apa? Dengan khidmat ni hati jadi bersih. Itu antara perkara yang saya sangat belajar Datuk Fadilah. Hati tu kena bersih. Saya rasa suka khidmat. Saya ingat juga masa tu Datuk Fadilah kalau saya jumpa tanya soalan, walaupun masalah tu besar kan, walaupun bukan kecil-kecilnya, bawa besar-besar, patut Datuk yang risau sebab Datuk bos, ketua. Tapi tahu tak Datuk Fadilah kata apa? Kita buat salah. Datuk kata insya-Allah ada jalan, insya-Allah ada jalan. Kita semua dah memang kita punya salah. Patut kalau kita lah jadi bos agaknya, kalau macam tu kita ketuk je kepala orang bawah tu. Tapi Datuk Fadilah kata tak apa, insya-Allah ada jalan, insya-Allah ada jalan. Sampai sekarang saya ingat Datuk sangat positif. Saya rasa kata insya-Allah ada jalan, insya-Allah ada jalan. Sebab tu tuan-tuan sekalian, sebab tu dengan kasih sayang tu, dengan rahmat rasa rendah diri tu, orang pun sayang Datuk Fadilah. Sampai tu dengan Datuk senyum dengan salam dan terus mengalu-alukan kami ke ruangan tetamu. Ada satu bilik khas untuk macam meeting. Datuk meminta kami duduk. Jadi soalan macam kami pergi ke pejabatnya macam berhari raya. So Datuk kata okey, duduk dengan senyuman. So Datuk masuk sekejap ke biliknya, kami pun menunggulah. Jadi tak lama dalam 5 minit je Datuk membawa satu talam dengan teko dan cawan yang ada sekali dengan kuih. Jadi Datuk dengan staff dia datang jamu kami minuman dan makanan. Masa tu cucuk lah, sebab dalam lepas tengah hari lah, dalam minuman petang. Itu yang buatkan kami rasa kagum dan yang membuatkan saya rasa macam kalau boleh nak menitis air mata, Datuk yang tuangkan minuman itu kepada kami, minum dan menjemput. Jadi itu yang buatkan Datuk orang yang sangat meraihkan tetamu. Itu kelebihan yang pertama. Okey, yang kedua. Okey Datuk, mudah-mudahan senyuman dan aura sini saya nak tiru Datuk. Okey, yang kedua ialah orang yang Datuk ni orang yang memulakan perkenalan. Jadi bila kami duduk sambil makan tu segan juga sebab Datuk yang jamu. Tapi Datuk dia tak minum. Kita jemput Datuk minum sekali. Kata tak apa. Saya suka tengok anda minum. Ya Allah Akbar. Jadi bila kita minum Datuk lah orang yang akan memulakan perkenalan. Jadi bila kita minum Wan, dipanggil kita dengan nama Wan. Kita nama apa? Ridwan. Wan. Terus kita rasa selesa dengan macam seolah ayah panggil nama kita. Okey Wan asal mana? Terus asal mana? Lepas tu isteri asal mana? Okey. Jadi kita selesa dengan beliau. Dan kita bawa tim-tim yang lain kata apa, rakan-rakan saya juga teknikal sebagainya. Terus dia tanya, dia tak kira, dia tak ada nak layan ni pegawai, ni staff, tak ada layan. Ada rakan-rakan tim-tim saya teknikal, dia lagi malu jadi dia meraihkan, kata Wan, kata kau ni ada bakat ni, ada bakat kita tengok pun tahu berapa terlahir. So memang Datuk dengan kita rasa seronok dalam sesi minum itu,
Belum lagi nak jumpa ke bilik dia, kat situ pun dah mesra dengan gelak ketawa. Dia cerita tentang kelebihan kita, tarikh lahir kita, apa yang boleh dan sebagainya. Itulah yang buatkan kami ingat sampai bila-bila. Yang ketiga, Datuk semua orang tahu Datuk orang yang sangat merendah diri. So kita tengok dalam video Ustaz Abid Liu dengan Datuk. So Ustaz Abid Liu sangat menyayangi gurunya. Kata apa, apabila dia memuji Datuk hanya senyuman dan juga menidakkan, kata saya ni tak ada kelebihan apa. Ustaz Abid Liu melebih-lebihkan apa-apa yang tiada. Saya ni orang tua bangka. Jadi memang bila kami berjumpa pun memang itulah perkataan dia. Saya ni tak ada apa-apa, orang tua adalah tua bangka. Jadi memang itu yang buatkan kami rasa macam Allah Akbar, sayang dia kan. Orang kata apa, orang yang tinggi martabat dia, seorang datuk, seorang penceramah, seorang motivator terkenal di Malaysia kan. Jadi dia merendah diri. Jadi itulah satu ciri yang sangat saya kagum. Dan saya nak contohi ciri-ciri yang ada pada Datuk. Dan Datuk ni dia sentiasa anchor. Walaupun kita ni nampak dia orang VIP, tapi dia sentiasa pegang bahu kita, kan. Dia sentiasa anchor. Dalam psikologi dan counselling, dia sentiasa anchor. Maknanya dia pegang kita rasa sentuhan kata apa, seorang manusia tu secara semua jadi. Yang keempat, Datuk adalah orang yang sangat menghormati dan menghargai orang lain. So setiap orang tu dalam kami, golongan tim-tim kami datang tu, Datuk menghargai dan menghormati. Setiap apa yang kita lakukan, dia akan kata, oh, hebat, anda orang yang hebat. So Wan, saya doakan kamu akan jadi orang yang hebat. Seorang yang kata apa, da'i, pendakwah. Apa sahaja itu buatkan kita rasa terkesan. Kerana pujian itu satu rangsangan motivasi yang sangat mendalam. Jadi Datuk memang kata apa, setiap apa sahaja yang dia cakap tu hebat dan sebagainya. Jadi dia melahirkan satu benda yang kita rasa macam kita tak ada apa, so kita melahirkan dan satu benda yang hebat dan sebagainya. Dia akan tunjuk macam-macam apa saja ilmu-ilmu dia yang buatkan kita keluar daripada pejabatnya, ataupun bertemu dengan dia, kita akan rasa sesuatu yang menarik tentang diri kita. So Datuk ni yang orang kata apa, nak jumpa dia, sempat tengok kehebatan dia, tapi dia adalah orang yang transfer kelebihan tu kepada diri kita balik. Jadi kita yang rasa hebat. So Datuk akan merendah diri, dia tak ada apa. Okey, yang menariknya nombor 5 ialah Datuk memberi peluang. Memberi peluang ni banyak Datuk yang sehinggakan kita rasakan, saya sendiri rasakan Datuk beri peluang tu sangat banyak hingga tak terbalas. Apa peluang dia? Pertama lah, Datuk beri peluang untuk bila kami dia jemput ke biliknya, so beri peluang untuk melihat biliknya. Dia bukan zone yang privacy, tapi untuk boleh kita lihat. Jadi bila saya cakap, Datuk, saya memang orang kata kagum dengan bilik Datuk ni kan, selesa, sonok, kata rasa bermotivasi. Terus dia pegangnya bahu saya, duduk. Dia bawa saya duduk di tempatnya. Jadi sepatutnya kita tetamu duduk depan, tapi dia duduk. So anda nak jadi motivasi kan, so duduk. Okay, jadi duduk tu, dia pula duduk depan pula. Allahu Akbar. Anda pernah lihat orang sebegini? Ini sangat hebat. Okay. Selepas itu, peluang yang seterusnya kita dapat ialah dia berpeluang untuk kita rakamkan apa sahaja yang kita nak lah. Okay, so kami pun merakamkan Datuk. Kami nak ambil kesempatan Datuk. Kita nak ambil kata-kata Datuk ni, kita nak rakam untuk bagi kepada Minggu Perkasa Putra. Warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam satu Malaysia, salam satu UPM. Saya mengucapkan syukur dan tahniah kepada anda yang telah dapat tempat belajar di Universiti Putra Malaysia. Selamat menjalani kehidupan baru. Melangkah masuk je ke UPM, azam untuk jadi yang terbaik. Nak jadi anak yang terbaik, jadi pelajar yang terbaik, dan hadiahkan kejayaan kepada ibu bapa anda, pada diri anda, pada orang kampung you, dan pada Malaysia dan umat sejagat, insyaAllah.
Okey, Datuk beri peluang kepada kami untuk rakamkan video. Kami cakap, Datuk, kata apa, kami ambil sedikit kata apa rakaman. Datuk ucapkan sedikit selamat datang kepada pelajar-pelajar baru sempena Minggu Perkesan Putera. Jadi Datuk dengan terus tak ada banyak terus okey Wan, kau rakam. Okey, siapa? Ya. Macam tu lah. Dia sangat simple, sangat santai, tak perlu sangat kita prepare dan sebagainya. Kita tak perlu rasa macam kekok. Dia sangat selesa. Dan terus saya sedang sekali je rakaman, mana first shot, jadi terus shoot terus, kata selamat datang, so dia minta sikit apa point dia terus cakap. Dan peluang ketiga yang sangat orang kata personal lah bagi saya, itu satu cenderahati atau sahaja hati yang saya dapat tu hingga sekarang, iaitu Datuk kata ini sempena birthday isteri saya nak bagi surprise, bagi satu benda yang bukan senang sangat ibu Datuk ni. Datuk boleh ke saya rakam, kata apa, Datuk ucapkan selamat lahir kepada isteri saya. So Datuk dengan senang hati, dengan senyuman. So kata okey, nama isteri Nazina. Okey, baik. So terus okey, Wan rakam sekarang. Okey, dia pun saya pun rakam. Yang terakhir Datuk, yang nombor 6, kepada semua yang mendengar ini, anda bertemu dengan orang hebat macam ini kan, yang susah kita dapat, ini rare lah kan. So yang terakhir lah, Datuk meninggalkan satu kenangan yang tak dapat kita lupakan. So bila kita selesai urusan dan sebagainya, tak nampak Datuk ni kelang kabut ataupun tergesa-gesa. Beri peluang, macam kalau berjam dengan dia pun dia tenang, senyum je. Lepas tu bila kita keluar, Datuk mengiring kita keluar, dan sebelum kita keluar salam, kata apa, Datuk selesa kita berpelukan. Dia menunjukkan tahniah, pujian, dan apa sahaja, dan mesti sagu hati. So Datuk memberikan ada apa sahajalah, brochure ke, so benda-benda produk ke, so dia akan berikan sebagai sagu hati kerana kita bertemu dengannya. Dan itulah satu benda yang kita tinggalkan pejabat di MFK itu, tinggalkan insan hebat ini, tokoh Mak Ajrah tahun 2008 ni. Jadi dengan senyuman, Datuk punya senyuman dan gelak ketawa tu buatkan kita terngiang-ngiang. Kita teringat sampai bila perkara ini dah berlaku 4-5 tahun yang lepas, tapi saya masih ingat. So mudah-mudahan Datuk diberikan usia yang panjang, diberi kesihatan, diberi ketenangan, kebahagiaan dan kekayaan seperti air sungai yang mengalir. Jadi doakan kami dan doakan saya untuk menjadi Datuk. Saya kagum dengan Datuk. Kata-kata Datuk adalah satu inspirasi untuk saya jadi motivator. Saya ingin jadi motivator seperti Datuk, terkenal. Dan saya paling suka dulu bila Datuk ada rancangan TV dan sebagainya, cerita-cerita motivasi. Di akhir penceritaan tu atau drama pendek itu, so Datuk akan mengulas tentang apakah sikap sebenar dan sebagainya, apa yang patut berlaku secara sudut psikologinya bagaimana. So saya seorang kaunselor, saya mengimpikan begitu. Saya ingin kalau boleh satu hari nanti dapat jadi kata apa, anak murid Datuk dan menjadi orang yang seperti Datuk. Jadi doakan saya, kalian yang mendengar video ini, doakan saya. Saya juga rasa sangat gembira untuk menceritakan dalam video ini kelebihan yang ada pada Datuk Ella Kamsah. Semoga video ini bermanfaat bagi mereka yang baru dengan video saya ini. Saya Muhammad Rizwan, kaunselor hati anda. Jadi subscribe di Aris channel. Jika ada apa saja penambahbaikan, sila komen, like, share. Yang penting subscribe. Bye bye.